tak ada sambutan sama ada Maulidur Rasul, sama ada Nuzul Quran, sama ada Isra Mi'raj, tak ada. Tak ada sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa qala rabbi shrah lana sudurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana yafqahu aqwalana. Allahumma amin. Alhamdulillah tuan-puan, kita bertemu kembali di dalam rancangan Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah, bersama dengan saya selaku hos anda pada hari ini, iaitu DMY Ashraf, dan semestinya tetamu jemputan kita iaitu Ustaz Muhammad Azhar Ibrahim Rizli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih sudi hadir pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. InsyaAllah hari ini Ustaz, kita nak bincang tentang nuzul Al-Quran. Perlukah kita ambil tahu? Jadi sebelum tuan-puan, saya teruskan dengan perbincangan pada malam ini. Sebelum kita mengambil santapan rohani kita. Jadi suka saya nak ajak tuan-puan yang sedang melihat, jom sama-sama tekan button share, tekan button like. Pastikan seluruh umat Islam dapat manfaat mendengar program pada malam ini. Jadi sebelum saya teruskan Ustaz, izinkan saya untuk membacakan matan hadis. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-naum fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falak as-subh thumma hubbiba ilayhi al-khala' wa kana yakhlu bi ghari Hira fayatahannasu fihi fa huwa at-ta'abbud al-layali zawat al-'adad qabla an yanzi'a ila ahli wa yatazawwadu lidhalik thumma yarji'u ila Khadijah فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فقطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فقطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فقطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Maksudnya, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah melalui mimpi yang baik dalam tidur. Baginda tidak bermimpi, melainkan mimpinya muncul seperti cahaya subuh. Kemudian baginda jadi suka menyendiri. Baginda menyendiri di Gua Hira. Baginda bertahanus di situ, iaitu beribadah pada malam hari beberapa lamanya. Sebelum kembali kepada keluarganya dan persiapkan bekalan untuk tujuan bertahanus kembali. Kemudian baginda pulang menemui Khadijah radhiyallahu anha dan disediakan bekalan seperti sebelumnya untuk beberapa malam sehingga datang wahyu kepadanya ketika di Gua Hira. Malaikat Jibril datang kepada baginda lalu berkata, Iqra, bacalah. Baginda menjawab, aku tidak pandai membaca. Sabda baginda, lalu Jibril memegangku lantas memelukku sehingga habis dayaku. Kemudian dia melepaskanku dan berkata, bacalah. Aku jawab, aku tidak pandai membaca. Jibril kembali memegangku dan memelukku buat kali kedua sehingga habis dayaku. Kemudian dia melepaskanku dan berkata, bacalah. Aku jawab, aku tidak pandai membaca. Lalu Jibril kembali memegangku dan memelukku buat kali ketiga. Kemudian dia melepaskanku dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Hadis ini riwayat Bukhari nombor 3. Jadi Ustaz, bila kita baca tadi hadis yang panjang lebar, kita nampak jelas tentang nuzul Al-Quran. Jadi kita nak bercerita sikit tentang nuzul Al-Quran. Boleh Ustaz terangkan sebut sedikit? InsyaAllah.
Terima kasih Saudara Ashraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi bi ihsani ila yaumiddin. Buat pertama kalinya sebelum kita memulakan sedikit perbahasan tentang hadis yang sebenarnya kita biasa jumpa dan biasa diulang-ulang apabila masuk bulan Ramadan, sambutan nuzul Quran dan sebagainya. Tetapi hadis yang dikatakan panjang oleh host kita Saudara Ashraf pun sebenarnya lebih panjang daripada yang terpapar di skrin ini. Lebih kurang hanya 1/3 daripada hampir keseluruhan nas ataupun teks hadis yang menceritakan tentang kisah Bad'ul Wahyi. Maksudnya permulaan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai lambang pengutusan ataupun kebangkitan seorang rasul akhir zaman, rasul terakhir yang membawa risalah langit, risalah orang kata apa? Risalah Islam sehingga akhir zaman, sehingga hari kiamat. Hadis itu panjang dan kebiasaannya kita akan dengar dan kita akan baca sehinggalah di plot yang dibacakan oleh Saudara Ashraf tadi. Itu kebiasaannya sebab hadis ini memang panjang. Tetapi dalam sesi ini saya akan cuba membawa beberapa segmen penting di dalam hadis secara keseluruhan sekadar yang kita mampu untuk menepati masa yang diberikan di dalam segmen ini. Yang pertama adalah tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah satu makna ataupun definisi konsep yang umum sebenarnya nuzul Quran selama 23 tahun. Tapi sebenarnya nuzul Quran yang kita nak sentuh dalam segmen kali ini adalah nuzul Quran yang pertama. Penurunan Al-Quran yang pertama iaitu wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Maka utusan Jibril itu adalah salah satu cara wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada banyak cara lagi yang mungkin kita akan sentuh selepas ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sejarah kronologinya bila hampir kepada umur 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala hubbiba ilaihil khalaq. Maksudnya Allah menjadikan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia kasih dan rasa nak pergi berkhulwah. Dan itu adalah sebenarnya tradisi ramai orang-orang hebat pada ketika itu yang mencari agama sebab ketika itu dia macam interception ataupun macam satu period of time, jangka masa yang terputus di antara syariat Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ ada beberapa individu yang sentiasa mencari agama dan sebagainya. Mereka mencari dalam bentuk yang kebiasaannya bertahanus. Maksudnya berkhulwah. Maka apa yang Nabi Muhammad SAW buat itu sebenarnya bukanlah satu benda yang asing. Jadi Nabi Muhammad SAW dalam tempoh beberapa bulan ataupun ada yang kata beberapa tahun, beberapa ketika dia telah naik ke Gua Hira dan itulah rutinnya mengambil bahan makanan, bekalan daripada Khadijah binti Khuwailid isterinya, dan yang ada yang disebut hanya membawa sawiq wal ma'. Ya'khudus sawiq wal ma'. Sawiq ni macam emping padi kita, macam cornflakes tu, tapi dibuat daripada gandum lah. So itulah bancuhan yang dimakan secara senang dan mudah di Gua Hira dalam tempoh dia bertahanus, dan tempoh dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selepas hampir dan bila cukup umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 tahun mengikut riwayat yang sahih, maka datanglah Jibril alaihi salam membawa utusan dan Allah SWT memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebangkitannya menjadi utusan sebagai rasul akhir zaman, rasul terakhir, penutup segala nabi dan para anbiya. Maka diceritakan juga waqila tub'athur rasul. Maksudnya waqila laha tub'athur rasul. Maksudnya umur 40 tahun ni sebenarnya menjadi orang kata apa perkara biasa untuk diutuskan seseorang nabi atau seorang rasul. Maksudnya bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang diutuskan pada umur 40 tahun. Maka waqila tub'athur rasul. Lepas tu kita
perlu melihat kepada satu perkara yang orang kata apa, yang perlu kita faham bahawa hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, utusan Allah ini adalah betul-betul yang rasminya adalah selepas dia dibangkitkan. Itu sebab bila orang bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya dia lahir sebagai seorang manusia biasa, tapi sudah dipilih lah, dah dipilih. Tempoh umur dia daripada lahir sehingga 40 tahun tu, itulah tempoh Allah SWT bagi dia latihan. Bagi dia latihan untuk bersedia menerima wahyu. Maka nuzul Al-Quran yang kita maksudkan kat sini adalah wahyu yang pertama yang menggambarkan sebagai lambang Nabi Muhammad SAW diutuskan menjadi Rasul, tapi belum lagi diutuskan untuk menyampaikan risalah. Sebab itu berkaitan dengan wahyu yang kedua. Maksudnya bukan sekadar penurunan Al-Quran tu sendiri, bahkan tentang tub'asur Rasul, tentang perutusan Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan, untuk kita dengar lagi berkenaan dengan wahyu sebagai sumber syarak, dan kita nak tahu mimpi Nabi SAW versus mimpi kita, tunggu kita lihat. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, bertemu kembali selepas kita iklan tadi. Jadi tadi disebutkan panjang oleh Ustaz tentang tub'asur Rasul, dan Rasulullah sering berkhalwat, pergi ke Gua Hira untuk beribadah. Dan sebagai simboliknya kita dalam bulan Ramadan. Adakah kita Ustaz, dalam bulan Ramadan kita perlu berkhalwah juga? Okey, untuk term ataupun mustalah ataupun istilah khulwah itu sebenarnya dia ada konotasi yang tertentu. Sehingga sekarang ni dikenali dengan khulwah itu dengan makna yang negatif. Itu lebih daripada apa yang sebenarnya makna khulwah di dalam syarak itu sendiri. Betul. Maka khulwah ini maksudnya menyendiri, orang kata apa, mengasingkan diri daripada hiruk pikuk masyarakat, supaya kita boleh fokus kepada mengingati Allah, berfikir tentang kekuasaan Allah dan sebagainya. Maka dalam konteks kehidupan zaman sekarang, kalau nak dikaitkan dengan apa yang Nabi Muhammad SAW buat, mungkin kita tak kata dia tidak sesuai untuk zaman sekarang, sebab keadaan sekarang berbeza dengan zaman dahulu. Dan ahdaf ataupun tujuan-tujuan Nabi berkhulwah itu mungkin tidak ada lagi zaman sekarang ini, sebab kita dah ada sumber hukum, kita dah ada syarak, kita dah ada Al-Quran. Mungkin tujuan berkhulwah itu lebih kepada nak mengasingkan diri daripada maksiat contohnya. Nak mengasingkan diri daripada keadaan hiruk pikuk yang mungkin mendatangkan stres dalam hidup kita, dibolehkan. Syarak membolehkan. Tetapi satu perkara yang paling hampir dengan kita, terutama dalam bulan Ramadan, adalah perkara iktikaf. Iktikaf itu seolah-olah macam sebahagian ataupun sub daripada khulwah itu sendiri. Sebab khulwah mungkin lebih umum sebab dia tidak tertentu pada tempat, tetapi iktikaf tertentu pada masjid. Dan lebih kepada al-ashrul awakhir, pada 10 malam terakhir. Tetapi itu salah satu perkara yang kita boleh ambil daripada hadis inilah tentang khulwah dan konsep itu. Tetapi saya nak sentuh juga adalah tentang, sebelum saya terlupa dan tertinggal, tentang wahyu. Tentang wahyu ini, ramai orang mungkin menganggap bahawa Al-Quran sahaja yang wahyu, tetapi selain daripada itu tidak wahyu. Itu sebab yang mungkin boleh membawa kepada terselewengnya pemahaman tentang syarak secara syariat Islam itu secara keseluruhan, secara syumul, yang akhirnya melahirkan golongan-golongan, contohnya anti hadis, golongan Qurani yang hanya mengambil Al-Quran dan sebagai sumber perundangan. Di sini kita perlu fahami bahawa ulama membahagikan kategori wahyu itu kepada dua. Al-wahyul matlu, al-wahyul ghairul matlu. Wahyu yang dibaca dan wahyu yang tidak dibaca. Maka wahyu yang dibaca itu
adalah Al-Quran lah, Al-Quran. Al-Quran Al-Karim. Walaupun kita tak faham, kita dapat pahala. Al-muta'abbad bitilawatihi. Dapat pahala dengan beribadah dengan baca Al-Quran. Yang tidak matlu adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab dalam Al-Quran Allah sebut dalam satu ayat, dia kata wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak bercakap mengikut hawa nafsu dia. Dia tak boleh cakap suka-suka je. Dia tak macam kita, memang lain langsung dari kita. Betul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kecuali apa-apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang diutuskan, yang diwahyukan kepadanya. Maka di sana ada satu ayat yang lebih memberi satu gambaran umum kepada bagaimana wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih kepada ilmiah, perkara yang ilmiah, supaya menelusuri hadis ini tidaklah terkait hanya dengan nuzul wahyu dan cuti dan sebagainya. Betul. Tetapi lebih kepada perkara ilmiah yang boleh memberi input yang lebih baik kepada kita sebagai seorang Islam yang sentiasa upgrade kita punya ilmu. Betul. Allah kata dalam Al-Quran, wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha. Tidaklah seseorang manusia itu Allah boleh bercakap dengan dia ataupun menyampaikan sesuatu kepada dia kecuali 3 perkara. Illa wahyan, yang pertama wahyu. Wahyu ni dari segi bahasa dia adalah al-ikhbar awil i'lam fi khafa. Maksudnya memberitahu sesuatu, menceritakan sesuatu dalam keadaan tersembunyi. Satu. Dan wahyu ini banyak kategori dia. Lepas tu min wara'i hijab. Ini yang berlaku ketika mengikut pandangan ulama ketika Nabi Muhammad SAW Isra' dan Mi'raj. Betul. Nabi Muhammad SAW bercakap sendiri dengan Allah Azza wa Jalla min wara'i hijab. Di sana ada khilaf lagi pendapat ulama tentang adakah Nabi melihat Allah secara terus ketika Isra' Mi'raj dan sebagainya. Tapi ar-rajih tidak. Dia bercakap min wara'i hijab. Ataupun kaedah Nabi Muhammad Allah Azza wa Jalla bercakap dan menyampaikan wahyu kepada Musa alaihi salam. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu sebab dari ayat itu juga Musa itu digelar sebagai kalimullah. Nabi Muhammad SAW Habibullah. Nabi Ibrahim AS Khalilullah. Dan setiap Nabi dia ada orang kata apa, kelebihan-kelebihan dan perkara-perkara yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Au yursila rasulan, ataupun dia mengutuskan rasul. Iaitu dalam konteks ini adalah Jibril alaihissalam yang berlaku di Gua Hira contohnya. Dan ini adalah satu ayat yang memberi gambaran bahawa di sana ada 3 kategori utama. Maka apabila ulama memecahkan kategori-kategori yang lain untuk cara penurunan wahyu, ia adalah termasuk di bawah 3 kategori utama yang terdapat di dalam ayat suci Allah Azza wa Jalla ini. Maka wahyu itu adalah satu perkara yang special. Wahyu bukan mimpi. Wahyu adalah satu perkara yang terkait dengan mimpi yang nyata hanya bagi Nabi Muhammad SAW dan tidak berkaitan dengan mana-mana mimpi orang-orang awam dan sebagainya. Maka wahyu adalah satu benda special dan merupakan satu sumber hukum syarak. Dia berbeza dengan mimpi yang semua orang boleh claim, tak tahu kebenaran dan kesahihan yang kita pun orang kata apa, kadang-kadang boleh membuatkan satu umat itu berada dalam fitnah. Maka wahyu adalah sumber hukum, mimpi bukan sumber hukum. Dan yang pasti mimpi kita boleh jadi fantasi dan bukan realiti. Dan di dalam nuzul Al-Quran ni Ustaz, kata nuzul Al-Quran, baru nak baca Quran. Pendapat Ustaz macam mana? Pada tahrir nuzul Quran barulah nak kejar, nak baca Al-Quran, nak tilawah Al-Quran. Pada hari lain macam biasalah, Al-Quran tu tak disentuh-sentuh, tak dibaca. Yalah. Apa pendapat Ustaz? Itu apa yang kita lalui dan itulah keadaan masyarakat sekarang ni yang orang kata mahjura, maksudnya Al-Quran tu dipinggirkan. Itu pun nasib baik, alhamdulillah ada dalam kalender kita umat Islam kat Malaysia cuti nuzul Quran. Allah. Kan? ada disebut-sebut di sana. Orang kata apa, sambutan dan sebagainya, walaupun nanti isu sambutan tu nanti kita akan sentuh. Bahawa Al-Quran ini sebenarnya kafabil mar'i Qur'ani mu'nisa. Fudail Ibn Iyad dia kata cukuplah kalau manusia itu nak jadikan teman, nak cari teman, jadikan Al-Quran sebagai teman. Masya-Allah. Baca Al-Quran,
kita bercakap dengan Allah, kita berdialog dengan Allah, kita melihat bagaimana Allah berdialog dengan kita, mengajar kita macam-macam perkara dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis dia kata apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'tikum yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah kamu Al-Quran, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bacalah kamu Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang kepada kamu di hari kiamat memberi syafaat kepada kamu. Moga-moga kita tergolong dalam orang-orang yang diberi syafaat oleh Allah Azza wa Jalla melalui Al-Quran, kalamullah. Masya-Allah. Bukan setakat tu saja tuan-puan. Syafi'an li ashabi, kita dapat syafaat. Bahkan kita tengok dalam hadis ni Ustaz, ada perkataan Iqra' ni banyak kali. Ya. Adakah ni simbolik kepada kita umat Islam, kita kena rajin membaca Ustaz? Ya, memang tepat sekali lah. Memang arahan dan anjuran wahyu yang pertama adalah Iqra', menggambarkan satu simbolik agama Islam adalah satu agama ketamadunan yang tinggi. Kerana dari membaca tu kita dapat banyak manfaat, banyak input yang orang yang tidak baca dapat. Masya-Allah. Dan baca juga kita dapat macam-macam perkara yang seolah-olah dia menghubungkan kita dengan umat-umat yang terdahulu. Menghubungkan umat-umat terdahulu. Dan dia menambahkan ilmu kita dan membawa seorang manusia itu berada di darjat dan tingkatan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang Allah sebut dalam satu ayat, Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman. Dia ada syarat dia. Dia bukan orang-orang yang tidak beriman. Betul. Yarfa'illahu alladhina amanu. Orang beriman dulu. Walladhina utul ilma. Dan yang mereka-mereka orang yang beriman ni yang diberikan ilmu. Tapi ilmu itu diberi dengan sebab. Dia mesti ada dengan sebab. Dia tidak bukan Nabi. Ummi pun dapat wahyu juga. Tapi kita bukan Nabi. Kita kena baca. Itu sebab wahyu yang pertama itu Allah, itu af'alullah. Maksudnya apa yang Allah buat itu sebagai satu simbolik kepada agama Islam inilah satu agama yang agama ilmu. Agama yang menghendakkan masyarakat dia berilmu. Dan bagaimana Allah mengangkat darjat itu, di sana perbahasan ulama banyaklah. Tak semestinya Allah angkat darjat itu dengan kekayaan. Tidak semestinya Allah angkat ke darjat itu dengan orang kata kemewahan. Tetapi Allah angkat darjat dengan cara yang Allah mahu. Mungkin orang kata apa, kelapangan hati seseorang yang membaca Al-Quran, yang mempunyai ilmu itu lebih lapang daripada orang yang tidak mempunyai ilmu. Sentiasa nak berdebat, sentiasa nak berbalah dan sebagainya sehingga tidak ada akhirnya. Jadi Iqra' itu baca. Ada orang kata baca tapi tak faham, baca dulu. Sekurang-kurangnya kita dapat imtithal ataupun kita dapat ikut contoh apa yang Allah suruh. Membaca bukan syaratnya faham. Tapi membaca adalah imtithal li awamirillah. Maksudnya mengikut ajaran Allah. Tetapi kebiasaan, hukum adat, bila baca kita akan faham. Yang kedua, baca janganlah sekali. Kan? Baca janganlah sekali. Jibril suruh Nabi baca pun 3 kali. Sehinggalah Nabi dibacakan Iqra' sebagai wahyu pertama oleh Jibril AS. Maka unjuran untuk membaca ni dia banyak, orang kata manfaat. Dia ada banyak perkara yang kita kena tahu. Yang paling penting sekali adalah bila kita baca saja, faham ke tak faham, itu adalah imtithal li awamirillah. Maksudnya kita mengikut apa yang Allah suruh. Tapi jangan risau, insya-Allah dengan pembacaan setiap orang akan menjadi lebih baik dalam kehidupan dia dengan ilmu yang berkat daripada Allah Azza wa Jalla. Masya-Allah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Beberapa darjat. Ditingkatkan beberapa darjat. Dan juga disebutkan oleh Ustaz tadi, kita dapat ikut awamirillah, dapat ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-puan, kalau nak baca jangan sekali je, bacalah berkali-kali. Kalau baca sekali nak faham macam manalah tuan-puan. Jadi dalam ni juga dikisahkan tentang peranan isteri Rasulullah SAW sebagai orang terdekat, orang nearby untuk bantu Rasulullah dalam berdakwah. Apa yang dapat kita ambil tu intisari daripada hadis ni? Banyak daripada panjang ni, masya-Allah. Alhamdulillah, Allah menyusun atur gerak kerja dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sendiri untuk buat kerja dakwah. Siapa di sekelilingnya, siapa berada dalam rumahnya sebagai untuk menjadi contoh kepada kita yang akan terus-menerus mengambil kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama warathatul anbiya. Yang kita mewarisi kerja-kerja Nabi, bukan mewarisi kenabian, tapi mewarisi kerja-kerja Nabi.
Itu yang kadang-kadang ada orang mengaku jadi Nabi dan sebagainya. Bukan mewarisi Nabi dari segi Nabi, tetapi mewarisi Nabi dari segi kerja-kerja dakwah. Maka setting ataupun orang kata apa, keadaan situasi Nabi Muhammad SAW itu, walaupun Khadijah itu dikatakan lebih tua daripada Nabi Muhammad SAW, mungkin ada hikmah di sana. Banyak lagi cerita-cerita tentang sirah tentang mereka. Tetapi bagaimana Khadijah menerima Nabi Muhammad SAW yang balik daripada Gua Hira ni dalam keadaan takut dan sebagainya. Dalam keadaan yang dia menerima Nabi sebagai orang yang memang tak ada masalah langsung. Kan? Bila balik je, Nabi kata zammiluni, selimutlah aku. Walaupun dalam ni sirah jamak. Mungkin ramai yang tertanya-tanya kenapa zammiluni, sedangkan Khadijah je ada kat rumah tu. Sedangkan dalam ikut sejarah, yang berada dengan Khadijah, Nabi juga memelihara juga Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah contohnya kan. Jadi zammiluni, Nabi kata dalam keadaan takut, berpuluh-puluh takut ni, Nabi kata selimutlah aku, maka mereka menyelimutkan Nabi Muhammad SAW, sehinggalah bila selimut ni kita rasa macam macam kena peluk lah. Hilang sedikit ketakutan, berada di sisi orang yang dia sayang dan sebagainya. Dia tanya Khadijah, dia kata mali, dia kata apa yang jadi pada aku, dia kata kan. Lepas tu wa akhbarahal khabara, dan Nabi Muhammad SAW pun ceritakan apa yang jadi kepada dia Gua Hira, kepada Khadijah binti Khuwailid, isteri dia. Wa qala qad khashitu ala nafsi. Nabi kata aku ni takut tak dia aku. Aku takut sama ada aku ni nak mati cepat ke. Ini antara pendapat ulama. Dia banyak pendapat ulama tentang apa makna khashitu. Apa makna aku takut itu. Takut tentang amanah ke, takut tentang aku ni sakit ke. Sebenarnya kadang-kadang bila kita cerita satu benda yang orang tak boleh nak terima, orang kata tak cukup ke contohnya kan, ataupun sakit ke, demam ke. Sebab yang datang kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan satu makhluk yang biasa dilihat. Dia mungkin berbeza dengan apa yang Nabi pernah hadapi di Bani Sa'ad. Pada Bani Sa'ad juga Jibril datang untuk peluk Nabi, fasara'ahu, dan selepas itu bedah Nabi dan buatlah proses mengeluarkan petumpuk hitam dalam hati Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang datang di Gua Hira ni dalam bentuk yang lain. Allah utuskan dalam bentuk yang lain yang menjadikan Nabi takut. Dan bila macam tu keadaan dia, Khadijah kata faqalat kalla abshir. Khadijah terus cool downkan Nabi, tenangkan Nabi. Dia kata sekali-kali tidak, kamu jangan risau. Abshir maksudnya terimalah kabar-kabar gembira, rasalah orang kata apa, tenang dan sebagainya. Fa wallahi la yukhzikallahu abada. Niscaya demi Allah, dia kata, Khadijah kata Allah tidak akan menyakiti kamu. Dalam keadaan ini, bagaimana seorang isteri bila dia kata tidak menyakiti kamu tu, Allah tak akan menyakiti kamu itu, bagaimana dia datang dengan justifikasi? Sebab Nabi adalah seorang yang baik, seorang yang hebat, Al-Amin. Yang gelar dia Al-Amin bukan orang Islam. Orang kufar Quraisy yang gelar dia Al-Amin. Kita kalau setakat orang Islam kata Ustaz bagus. Orang Islam yang kata. Tapi yang memberi gelaran Al-Amin adalah orang kufar Quraisy. Dan Khadijah menyambung, dia kata innaka latasilur rahim. Sesungguhnya kamu, wahai Rasulullah, adalah orang yang menyambung silaturahim, menjaga betul-betul silaturahim. Wa tasdiqul hadis, dan kamu bercakap benar. Itu sebab bila dia panggil kepada Jabal Safa, Nabi Muhammad panggil orang kafir Quraisy di Jabal Safa. Bila tanya tentang satu perkara, orang kafir Quraisy dia kata ma jarabna alaika illa sidqa. Ma jarabna alaika kadhiba. Maksudnya kami tak pernah tahu yang kamu pernah menipu. Itu orang kata persaksian masyarakat pada ketika itu. Jelas lepas kat sini nak sebutnya sebagai isi Rasulullah SAW yang support Rasulullah SAW, membenarkan Rasulullah SAW, bahkan menenangkan Rasulullah SAW. Baik tuan-puan, untuk kita tahu lebih lanjut lagi, lepas ni kita ada persoalan-persoalan yang Ustaz akan jawab. InsyaAllah. Tunggu selepas ini, jangan ke mana-mana. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali kita di dalam rancangan Bedah Hadis edisi Ramadan
Ramadan gaya Rasulullah. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tak dipanjang lebar. Ustaz dah sebutkan tentang kepentingan Al-Quran sendiri, tentang bagaimana peranan isteri Rasulullah SAW dalam berdakwah. Nearby orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW. Dan sekarang kita masuk kepada soalan-soalan daripada penonton. Baik Ustaz, ada soalan daripada yang bernama Syamrin Musin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapakah sambutan nuzul biasanya disambut pada 17 Ramadan? Sedangkan nuzul Al-Quran berlaku pada Lailatul Qadar yang terletak pada 10 malam yang terakhir bulan Ramadan. Minta pencerahan. Jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Okey, kalau melihat kepada isu tarikh ataupun masa tertentu yang disebut tentang sesuatu peristiwa dalam Islam, sebenarnya bukan masalah nuzul Quran saja ulama khilaf. Di sana banyak lagi, contohnya tentang awal Muharram. Awal Muharram kita cuti, awal Muharram kita duk rasa hijrah berlaku pada 1 Muharram. Betul. Sebenarnya hijrah berlaku pada bulan Rabiul Awal. Sampai Nabi Muhammad SAW, kudumun Nabi SAW dekat Madinah tu, sampai tu pada bulan Rabiul Awal. Ada yang kata 17, ada yang kata 12 Rabiul Awal. Dia bukan bulan Muharram. Tapi kita cuti dalam kalender 1 Muharram. Itu biasa. Yang kedua, Isra' Mi'raj contohnya. Ada yang kata bulan Rejab, ada yang kata bulan Ramadan, ada yang bulan Syawal. Tetapi kita mengambil salah satu, walaupun kaul itu mungkin tidak masyhur. Tapi termasyhur di Malaysia. Di Malaysia. Sama juga dengan tarikh nuzul Quran. 17 Ramadan adalah salah satu daripada tarikh yang disebut di dalam riwayat-riwayat. Selain daripada itu adalah 24 Ramadan. Yang orang kata apa, selepas kajian dibuat oleh ahli kaji bintang Mahmud Bashar dan sebagainya, yang disebut oleh Mubarak Furi. Mubarak Furi dalam kitab dia Ar-Rahiq Al-Makhtum, dan mereka mendapat persetujuan ramai ulama-ulama ahli falak juga mengatakan bahawa nuzul Al-Quran adalah pada malam 21 Ramadan. Dia bukan 17 Ramadan. Berdasarkan apa yang ada dalam kalender kita dekat Malaysia. Yang pentingnya kita cuti. Yang pentingnya kita cuti, kita boleh baca Quran, kita boleh fokus perkara-perkara yang baik. Itu hebatnya kat Malaysia ni, kita ada sambutan yang membuatkan kita rapat dengan Islam. Walaupun sumber tu nanti kita akan tengoklah. Walaupun dalam orang kata apa, dalam isu penyandaran dia kepada amalan salafus salih itu tidak ada, tetapi kita agak orang kata apa, boleh bertolak ansur dengan iktikad dan kepercayaan yang nyata tentang sumber hukum. Yang itu penting. Maka dalam riwayat Ahmad contohnya menyebut 24 hari bulan Ramadan. 17 Ramadan ini adalah salah satu riwayat yang dibawa oleh Ibnu Kathir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Yang mana Ibnu Kathir orang kata menukilkan pendapat dan riwayat oleh Imam Al-Waqidi. Dia menyebut 17 Ramadan sebagai salah satu tarikh yang disebut tentang nuzul Al-Quran. Maka bila sebut tentang 17 Ramadan, memang kita terus jadi macam, bagi orang yang tidak bercakap, tidak orang kata apa, memfokuskan tentang ilmu secara ilmiah, cukup ada cuti, boleh baca Quran, boleh buat program-program yang baik-baik, sudah cukup. Tapi bagi orang yang pentingkan ilmu, secara ilmiah perbahasan perlu diperincikan, maka dia melihat kepada contohnya Al-Waqidi adalah satu ulama yang hebat, tetapi diperkatakan tentang orang kata apa, dia punya orang kata apa, kebolehan lah, dia punya riwayat dan sebagainya. Mubarak Furi meletakkan 21 hari bulan Ramadan. 21 hari bulan Ramadan. Maka bila sebut tentang 17 Ramadan, maka dia tidak duduk dalam Lailatul Qadar. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu pun ada perbahasan juga. Adakah turun Al-Quran itu secara terus ataupun turun Al-Quran itu secara munajaman? Ada ulama kata yang Allah kata inna anzalnahu fi lailatul qadr itu adalah turunnya Al-Quran secara total, secara penuh daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ataupun langit dunia. Selepas itu turunlah Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun secara beransur-ansur mengikut
situasi-situasi yang Allah dah aturkan dalam kronologi sejarah dan orang kata pensyariatan hukum. Maka itu je perkaranya. Maksudnya bukanlah 7 bulan Ramadan itu tidak ada langsung dalam catatan sejarah yang mengatakan itu nuzul Quran. Cumanya bila nak kaitkan dengan Lailatul Qadar macam tak kena, macam tak jadi. Jadi Mubarakfuri mungkin tidak mengambil riwayat-riwayat ini sebagai satu orang kata apa, wallahu alam, tapi Mubarakfuri dengan Majmu'atul Muallifin mereka bersetuju untuk mengatakan nuzul Al-Quran adalah 21 hari bulan Ramadan. Maka tidak kontradik ataupun tidak bertentangan dengan turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, dalam malam-malam ganjil, orang kata apa, di akhir bulan Ramadan. Sedangkan bila syariatan puasa disyariatkan? Puasa disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Nabi sempat berpuasa selama 9 kali puasa sahaja. Maka nak kaitkan tentang isu Lailatul Qadar, Lailatul Qadar tu memang ada dah walaupun sebelum puasa disyariatkan. Maksudnya satu perkara yang lain. Lailatul Qadar itu memang wujud dah. Kalau sebelum persyaratan puasa sebelum puasa disyariatkan pun dah wujud dah Lailatul Qadar, dah wujud dah bulan Ramadan, maka ia tidak ada kaitan dengan turunnya wahyu pada 21 Ramadan pada tahun pertama kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Okey, pokok pangkalnya 21 Ramadan disebutkan oleh Mubarakfuri. Kalau kita nak sambut 17 Ramadan pun tak ada masalah, ada disebutkan oleh kaul ulama. Jangan bergaduh pula. Cumanya yang masyhurnya, yang rajihnya adalah yang dibuat oleh Mubarakfuri lah selepas beberapa kajian dibuat secara akademik lah, akademik. Tetapi berdasarkan riwayat yang kuatnya 24 hari bulan Ramadan. Tapi 17 tu ada juga. Jadi tak perlulah jadi isu besar sangat lah. Ada benda tu. Sebab khilaf ulama. Jadi Allah Samad, kita teruskan. Baik, jelas tentang soalan daripada Syamrin Musin. Jadi kita pergi kepada soalan kedua, Ustaz. Daripada Izzah Nasirah. Dua Izzah ni. Adakah para salafus soleh meraihkan sambutan nuzul Al-Quran? Ustaz, sambut ke tidak para salafus soleh ni? Okey, terima kasih Saudara Ashraf. Soalan ni sebenarnya soalan yang memang kalau dijawab kadang-kadang kalau tak kena gaya dia jadi polemik. Yang terus menjadi polemik. Sebenarnya kita ni macam saya sebut tadilah, kita banyak sambutan. Dan diharapkan ada niat yang baik berdasarkan sambutan-sambutan perayaan dalam Islam ini. Bukan nuzul Quran saja yang tak ada sambutan. Bila ditelusuri sejarah Nabi, zaman para sahabat, zaman tabi'in, tak ada sambutan sama ada Maulidur Rasul, sama ada nuzul Quran, sama ada Isra' Mi'raj, tak ada. Tak ada sambutan. Tetapi orang masyarakat bertanya, adakah tak boleh sambut? Okey, jawapan yang saya boleh bagi berdasarkan apa yang ulama bagi tahu, kita kena ada i'tiqad bahawa apa yang kita buat itu bukanlah syariat. Maksudnya kita tidak boleh kalau kita kata nak sambut nuzul Quran sebab Nabi sambut, tak boleh. Kita nak sambut Maulidur Rasul sebab Nabi sambut Maulidur Rasul. Tak boleh. Sebab tidak ada di dalam riwayat bahawa ada di sana unjuran untuk melakukan sambutan-sambutan sebegitu. Maka kalau ada orang kata kalau macam tu kita tak payah sambut, it's okay. Tak perlu nak risau. Tapi kalau nak sambut boleh tak? Okey, kalau nak sambut boleh, pengisian jangan melampau. Pengisiannya adalah perkara yang boleh menarik kita untuk orang kata apa, rapat dengan Nabi, mengetahui orang kata apa yang berkaitan dengan sirah Nabi Muhammad SAW, orang kata apa, kepentingan Al-Quran, buatkan kita jadi baik dan sebagainya. Dan yang ketiga, yang perlu tahu adalah jangan sesekali disandarkan amalan itu sebagai satu amalan yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya menyandarkan satu amalan walaupun baik kepada Nabi Muhammad SAW sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak melakukannya. Maka orang kata apa, segala amalan ini kalau tidak buat pun jangan risau, jangan sakit kepala. Sebab Nabi sendiri sebut, dia kata khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi kurun, sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Kemudian yang datang selepas itu, kemudian yang datang selepas itu. Maka dalam kurun-kurun ini tidak didapati satu-satu riwayat pun tentang sambutan-sambutan sebegini. Tetapi kita perlu insaf lah, maksudnya kita perlu insaf, kita perlu orang kata apa, sederhana dalam menilai satu isu ini supaya tidak ada kejutan yang mendatangkan fitnah dalam masyarakat. Maka setiap manusia, setiap masyarakat perlu tahu secara ilmu, secara sumbernya yang betul, apa yang dilakukan dalam ibadat. Sebab kalau perkara ini disandarkan sebagai satu perkara ibadat, semua orang bersetuju dengan kaedah fiqh,
al-aslu fil ibadati at-tawaqquf Betul. ataupun at-tauqifi. Maksudnya asal dalam perkara ibadat adalah tauqif ataupun tawakuf di atas dalil. Kalau tidak ada dalil tak payah buat. Betul. Kalau perkara itu dikaitkan dengan ibadat, dan kebiasaannya kita akan menganggapkan perkara ini ibadat lah. Maka kalau apa yang dibuat itu adalah berdasarkan dalil-dalil umum untuk ta'allum, menuntut ilmu, mendengar ceramah dan sebagainya, bersempena dengan nuzul Quran, maka diharapkan semoga kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dan semoga kita sentiasa diuruskan, orang kata diaturkan dalam keadaan yang mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi pokok pangkalnya, kalau kita nak sambut, jangan iktikad tu adalah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, soalan yang last daripada simpan nota. Macam mana nak selamat daripada klaim-klaim wahyu atau mimpi yang tak ada asas yang membawa kepada penyelewengan Islam? Okey, berkaitan dengan isu mimpi dan wahyu, sebab mimpi sebenarnya dia tidaklah wahyu. Tetapi bila disebutkan Nabi itu bila nak dapat wahyu tu dia dapat ru'yah salihah ataupun ru'yah sadiqah yang fil manam. Maksudnya Nabi melihat sesuatu mimpi di dalam tidur dia, bukan tengok kat luar. Melihat mimpi maksudnya dia mimpi, Nabi mimpi. Mimpi Nabi adalah nyata. Ja'at mithla falaqis subhi, Khadijah kata, datang sebagaimana jelas. Macam kita mimpi kadang-kadang bila kita nak cerita balik ke orang, kita saya macam nampak awak tapi tak tahu macam. Kita samar. Kita ada kesamaran dalam mimpi, tapi mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berbeza. Ru'yah sadiqah, ru'yah salihah, ja'at mithla falaqis subhi. Maksudnya falaqis subhi maksudnya nak menceritakan bahawa terang dan nyatanya mimpi Nabi tu. Dan dia terjadi. Kita mimpi kita hanya mimpi lah. Itu kata hanya mimpi je. Walaupun di sana ada mungkin secara kebetulan, dan sebenarnya bukan kebetulan di sisi Allah, Allah yang mengaturkan, tapi di segi hukum manusia dia jadi kebetulan lah. Mungkin ada, tetapi dia bukan boleh menjadi satu sumber hukum. Dia tidak boleh menjadi sumber hukum. Dan akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ni juga sebenarnya, tapi benda ni jadi lebih agak macam kritikal bila ramai kerap sangat menceritakan tentang mimpi, kan. Kalau yang menceritakan tentang mimpi itu adalah orang-orang yang mungkin tidak dilihat sebagai pembawa mesej agama, mungkin tidak menjadi isu. Tetapi bagi orang-orang yang orang kata apa, nampak kredibiliti sebagai seorang penyampai ilmu agama yang mempunyai followers ataupun pengikut yang banyak, kalau isi kandungan penyampaian itu banyak tergantung kepada mimpi dan sebagainya, maka saya rasa itu kurang wajar. Betul. Sebab mimpi bukan satu sumber syarak. Kalaulah mimpi itu datang dengan konten ataupun isi yang mana ia bersesuaian dengan syarak, maka seseorang itu haruslah melakukan satu tindakan berdasarkan arahan syarak, bukan berdasarkan arahan mimpi. Itu sebab mimpi semua orang boleh claim. Betul. Kalau orang claim kata aku mimpi, saya mimpi ini, Nabi pesan ini dan sebagainya, jadi susah. Agama akan runtuh dengan mimpi. Betul. Agama datang dengan persyaratan wahyu. Al-Quran, hadis, ijma' para sahabat dan sebagainya. Maka kalau kita hanya bergantung kepada mimpi, dia akan jadi satu sumber penyelewengan. Sebab kita tak mampu nak orang kata apa, nak trace. Kita tak mampu nak pastikan mimpi itu betul ke tidak. Itu sebab mimpi ni sebenarnya kalau ikut adab dia tak payah cerita ke orang. Betul. Tak payah cerita ke orang. Sebab kita nak cerita untuk apa? Sebab bukan bila kita cerita tu orang tu boleh mimpi. Betul. Tak. Itu sebab kadang-kadang bila kita nak belajar ilmu agama, kita nak belajar tentang satu ilmu agama yang betul, nak mendapat panduan yang betul, kita kena tengok adakah seseorang itu menyampaikan satu-satu ilmu agama dan suruhan agama dalam keadaan dia menarik kita mengikut sunnah Nabi. Ataupun dia menarik kita supaya melihat orang kata apa, dia ataupun orang-orang yang dia ta'assub itu lebih baik. Maksudnya kita mengikut selain daripada Nabi Muhammad SAW dan arahan Allah Azza wa Jalla. Itu kena lihat. Maksudnya bila kita tengok seseorang yang mengajak kepada kebaikan, kita tengok dia ajak kebaikan itu berdasarkan sumber ke tidak. Itu sebab dari dulu, zaman para sahabat sendiri, bila mereka berbincang tentang ilmu, berbincang tentang sesuatu masalah hukum, mereka terus kepada dalil. Itu sebab kita masyarakat, walaupun kita kata kita orang awam, saya orang awam, Tuan Ashraf juga orang awam, kita semua orang awam, tetapi orang awam itu sendiri dia ada level dia. Betul. Dia ada kategori dia, dia ada tingkatan dia. Jadilah orang awam yang sentiasa nak upgrade ilmu dia. Maka bertanyalah tentang sumber hukum, bertanyalah tentang dalil. Itu lebih baik untuk kita upgrade, kita tingkatkan
ilmu kita, telefon kita nak tukar kalau boleh selalu, tetapi ilmu kita kalau boleh, kita kena selalu juga tambah ilmu kita dengan kita upgrade ilmu kita dengan bertanya tentang dalil, sumber dan sebagainya. Maka tanggungjawab yang besar adalah tanggungjawab para asatizah untuk menyampaikan ilmu berdasarkan sumber yang sahih, berdasarkan sumber yang betul-betul orang kata benar datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembalilah kita kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kita sebagai umat Islam, bahkan para asatizah, semua yang kita lakukan bersandarkan dengan dalil, bersandarkan dengan apa yang disebutkan oleh nas Al-Quran dan hadis dan qaul ulama. Jadi khulasah secara ringkas 1 minit, silakan Ustaz. Okey, secara kesimpulannya peristiwa ataupun perbahasan tentang nuzulul Quran, intipatinya banyak sebenarnya, tapi kita ambillah mana yang senang untuk diri kita. Kalau kita nak rasa ia berbentuk ilmu, kita ambil dia sebagai ilmu. Moga-moga dia menangkat kita, darjat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau kita nak melihat kepada isu dakwah, bagaimana Nabi Muhammad SAW beratnya menerima amanah untuk berdakwah, sehingga para sahabat bila peha Nabi duduk dekat atas peha para sahabat akan rasa berat bila wahyu turun. Bila hari yang yastaddul syita barad, bila sejuk yang amat pun, bila Nabi turun je wahyu pada Nabi berpeluh-peluh. Beratnya amanah yang Allah pikulkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nak mengambil pengajaran dari sudut ini pun boleh. Nak ambil pengajaran dari segi iqra' pun boleh. Maka setiap manusia dia ada keupayaan dia. Dia tak boleh nak bincang satu benda, bila dengar semua benda nak buat. Kadang-kadang tak mampulah, terus ditinggal semua. Maka bila apa yang kita sampaikan dalam segmen ini, mana yang kita sempat ambil, kita ambil lah. Maka yang sikit itu kalau berterusan itu adalah lebih baik, sebagaimana yang disebut dalam satu hadis, adwamuha wa in qalla, berterusan walaupun sedikit. Semoga Allah himpunkan kita dalam syurga Allah Azza wa Jalla bersama para salihin. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi rangkumannya saya rangkumkan dengan ayat ID, iaitu ilmu, dakwah, dan lagi satu berkenaan dengan kita nak dapatkan ikra' itu sendiri, membaca. Jadi saya kira dah panjang lebar daripada Ustaz sebutkan pada hari ini tentang hadis nuzul Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, untuk Ustaz, untuk hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi rakan-rakan, tuan-puan, teruskan menonton, sokong bedah hadis dan teruskan bersama kami. InsyaAllah kita bertemu di lain episod. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina